masalah, Puan Hamiza akan bantu anda insyaAllah. So, first and the foremost step, you have to insert a few columns. Okay, this particular column are very important, especially if you are trying to import your data from here into your SPSS. Okay, so this exercise in this evening, we are going to export every data that we have inside the Microsoft Excel into the SPSS. Okay, to do that, the first one, we have to do some setup. We have to do some setup, some cleaning, some filtration, some manipulation and so on. So example macam ni kan. First kali yang kita perlu tahu adalah kita nak kena tambah beberapa kolom lah. Ni kita tambah satu kolom. Okay, kita dah tambah satu kolom. Contohnya, selepas saya tambah satu kolom, saya akan right click dan saya akan pergi kepada format cells. So pada format cells ni, saya akan set as number. Okay, cuba buat yang itu. Right click, insert. Lepas dah insert, anda tekan right click pada kolom berkenaan, anda tekan format cells dan anda pastikan memilih cells tu format dia sebagai number. Kemudian anda tekankan ID. Anda letak ID. ID. Selepas anda letak ID, letak nombor 1, letak nombor 2. Selesai. Lepas itu anda ambil nombor 1 dan 2 ni, anda boleh tekan butang sebelah kanan bawah lah. Sebelah kanan bawah anda boleh double click. Dia akan keluar nombor. So basically kita nak Microsoft Excel menghasilkan a few numbers, something like this. Okay, ini contoh dia. Boleh? Letak ID. Kenapa kita letak ID? Because we want to identify the number of case and the data that we are going to be imported after this from the Excel into the SPSS or PSPP. Okay, for those who are having problem with your SPSS, it's no problem at all. You can still use PSPP as a alternative format. So in this case, I got the name over here. I'm going to cut it. I'm going to cut all the name because I'm going to position it somewhere around here. Because I don't want to disturb my eyes, you know. Because the name might not be important for me lah. Especially from your friend over here. Kalau tak ada nama you nak hide ke apa benda, terpulang lah. Kalau tak ada masalah. Tapi yang saya kadang-kadang rasa sedih ni, tengok daripada tadi punya grup, sampai petang ni punya grup, awak lupa nak tanya jenis jantina Oh, kebetulan lah. Maknanya penyakit kusta dengan yang pagi tadi, kawan awak punya data pun dia tak tanya juga jantina. Nama? Okey, nama ni sebenarnya awak tak payah ambil tahu. Because it should be remain anonymous. It should be remain anonymous. Tapi kalau ada, awak nak delete pun boleh lah. Tapi kalau awak nak analisis, terpulang lah. Mungkin awak nak analisis dari segi sebelum dengan selepas. Macam contoh awak hantar hari tu. Lepas tu awak nak follow up balik. Kepada kawan-kawan yang pernah jawab saya punya questionnaire itu, sila jawab lagi sekali. Kerana ada hadiah menanti. Contoh, anda nak buat kajian eksperimen. Tengok sebelum dengan selepas. Contoh kan? Boleh, tak ada masalah. Baik. Kita akan belajar function yang pertama, paling utama di dalam Microsoft Excel. Okey, perlu diingat ada kadang-kadang saya terperasan, anda tak guna Microsoft Excel, anda duk sibuk memakai Google Sheet untuk edit data ni. Saya bukan tak bagi anda edit Google Sheet anda. Boleh edit Google Sheet. Tetapi ingat, Google Sheet tu adalah you punya core, you punya fundamentals, you punya original data. So, never ever touch or damage or disturb your original data. Kalau betul nak, duplicate dulu, lepas tu baru you buat manipulation. Okay? Kalau anda tak ada sangat Excel kan, nak sangat manipulate juga pakai Google Sheet, kalau tafadhal mashkura, tapi anda copy dulu. Okay? Copy dulu. Okay, so yang pertama sekali, kita kena ingat, tadi Encik Aizat dah bagi tahu, kita kena tukar semua perkataan kepada nombor. Tak semua perkataan tu lah. Maksudnya semua benda yang berperkataan tidak boleh dibaca oleh SPSS. Therefore, SPSS only identify a certain type of variables. In this case, for example, umur. Umur ni, kita dah tanya orang berapa umur dia. Dan kita pun dah tahu bahawa umur ni adalah soalan dalam bentuk tahun. Tapi ada juga makhluk ajaib ciptaan Allah SWT yang masih tulis perkataan tahun. So, macam mana kita nak menghapuskan perkataan tahun ini? Ada dua cara. Pertama, dipanggil sebagai cara menggali kubur, iaitu kita boleh delete satu persatu. Ini kaedah tradisional yang selalunya diamalkan di peringkat-peringkat ulu, di peringkat-peringkat kampung dan di peringkat-peringkat lain-lain. Tapi saya akan ajar tuan-tuan dan puan cara yang moden sikit, menggunakan Ctrl H. Okey? Tekan Ctrl H. Anda tahu tak kontrol tu dekat mana?
Bagus. Saya nak cerita pun susah. Anda pun lagi tahu kan. Tekan Ctrl H, dia akan kata find what. Dekat sinilah kita ada guna function yang dipanggil sebagai find and replace. So you ajar komputer yang kau hajar ni. Contoh macam ni, saya ajar dia. Wahai komputer, engkau cari perkataan tahun. So lepas tu komputer tanya balik, engkau nak suruh aku replace dengan apa? Siapa yang tanya ni? Komputer tanya saya. So saya akan ajar dia, engkau cari tahun, engkau replace dengan, kau jangan replace apa-apa. So saya tekan replace all. So automatically ada 9 perkataan tahun tadi telah di-replace oleh komputer. Begitu sekali, sekelip mata. Cuma ada pula makhluk ajaib lain lagi. Tadi tulis tahun. Ada yang tulis TH, tabung haji pula. Lepas ni ada yang tulis YEAR, ya. Itu anda kena reda lah. So ini nasib-nasib lah. That's why bila anda buat soalan selidik anda ni, anda kena ingat next time, if you ask them appropriate question and limit their ability to answer. Faham tak? Kalau anda nak dia memang letak nombor, tulis dekat situ valid only for numbers. Dalam Google awak boleh set sebenarnya. Number is number tu. So kalau dia tulis 25Y, tak boleh. Dia akan jadi error. So dia kena tekan 25 sahaja. Baru dia jadi okey. So anda boleh set daripada soalan. Itu cara dia. Okey, jelas Okey, bagus. Itu kaedah yang pertama. So sekarang ni, apa yang anda perlu lakukan? Anda perlu tukarkan semua perkataan-perkataan yang ada di dalam kategori kepada bentuk numerical. Saya ambil contoh. Taraf pendidikan. Seperti sahabat kita ni, kita ada SPM, diploma. Ada STP ke? Daphne? Ada. STP, diploma dan ijazah. Betul Okey, so ada 4 taraf pendidikan. Sahabat kita punya ni. So saya akan gunakan yang mudah. Saya akan tekan Ctrl H. Sama juga. Saya akan gunakan yang sama seperti tadi. Saya akan buatlah SPM kepada 1. Saya akan replace. Kemudian saya proceed kepada STPM kepada 2. Replace. Kemudian saya akan proceed kepada diploma kepada 3. Replace. Dan yang terakhir saya akan pergi kepada ijazah. Yang keempat. Replace. So, dengan menggunakan kaedah ini, indirectly anda telah menyenangkan semua data anda yang telah anda kutip tadi dalam masa beberapa saat. Ada lagi senang daripada ni sebenarnya. Itu nanti anda tengok dalam YouTube channel saya. Yang itu masa anda setting lagi daripada soal selidik itu. Bila orang tekan je SPM, nombor 1 akan keluar untuk anda analyze. Itu cerita lain lah. Boleh, betul. Yang ini boleh digunakan untuk mengubah nombor kepada nombor, untuk diubah kepada perkataan dan nombor, untuk diubah kepada apa-apa ikut suka. Cuma saya perlu memberi anda nasihat. Contoh, dengar baik-baik. Contoh. Bila anda gunakan perkataan contoh male and female. Ni contoh sahaja. Male adalah lelaki, betul? Female adalah perempuan. So, pastikan anda tukarkan mana perkataan yang panjang dulu. Contohnya female tadi dengan male, mulakan dengan female. So jadikan female tu nombor 2. Baru male jadikan nombor 1. Kalau anda buat male dulu, apa jadi? Yang dalam perkataan female, dia eja female macam mana? F-E-M-A-L-E kan? So dia akan jadi V1. Dia ikut perkataan yang awak tulis lah, betul tak? Contoh macam kita kata, sangat setuju. Anda tukar perkataan setuju kepada kosong. So, semua akan jadi sangat kosong. Sebab setuju tu adalah kok pandai. So, buat data yang mana panjang dulu. Baru buat yang pendek. Jelas Okey, itu kaedah yang pertama. Namanya Ctrl H. Find and replace. Boleh buat tak boleh buat ni? Boleh. Saya sambil cakap, sambil buat tau. Awak sambil dengar dan buat. Sepatutnya awak lebih pantas daripada saya. Alright. So the next step, saya akan ajar satu lagi trik yang lain. Namanya dipanggil filter. Apa dia? Okey, dalam penggunaan filter ni, ianya terlibat apabila tuan-tuan dan puan-puan mempunyai tahap kemalasan yang sangat tinggi lagi daripada yang tadi. Dah malas lagi. So, paling senang anda suruh orang buatkan lah. Okey. So, cara dia, anda akan pergi kepada data. Dan anda akan pergi kepada filter. Ini salah satu cara lagi lah untuk anda mengubahkan perkataan ini kepada numerical. So contoh kat sini kawan kita, dia ada tanya beberapa jenis program. Masya Allah, banyak share. Penat nak type satu-satu, susah. So tak apa, tak ada masalah. Kita kena
ingatlah apa benda dia punya ni. Dah aku minta dia punya. Siapa suruh minta dia punya, patutnya ambil sendiri punya. Okey, so fisio akan saya letak nombor 1. Cara kerja 2. Jururawat 3. DKP 4. RNR 5. PKA 6. So saya akan tukar semua ni kepada grup. So cara dia, contoh macam ni kan, diploma fisioterapi. Saya akan letak nombor 1. So cara paling senang, saya akan copy nombor 1 ni dan saya tekan Ctrl Shift arrow ke bawah. Dia akan select semua. Kemudian saya tekan Ctrl V. Dia akan paste lah. Ni nombor 1. Nombor 1 apa dia? Fisioterapi. Okey. Kemudian saya tekan balik semula. Saya ambil nombor 2. Namanya diploma jurupulih cara kerja. Ini tak silap saya OT. Betul tak? So OT sama juga. Ctrl Shift arrow ke bawah. Ctrl V. Ini cara saya lah. Yang anda tengok ni, saya buat slow-slow ni untuk memberi peluang kepada anda untuk tengok ni. Kalau ikutkan hati saya ni, memang tak ada nak slow macam gini lah. Memang saya akan go with the flow lah. Okey, dah belum? Dah ni contoh cara dia. Okey, dah siap? Okey, sekelip mata je sepatutnya dah siap lah. Okey, Ctrl C, Ctrl Shift, arrow ke bawah. Kemudian kita akan buat. Okey. Ada lagi. Radiografi nombor 5. Okey, dia ada banyak cara lah. Anda nak seret pun boleh sebenarnya. Okey, last sekali adalah sijil PKA. Sijil PKA nombor 6. Okey, siap. Dah siap, select all balik supaya data kita akan full seperti biasa. Okey. Nampak? Nampak tak nampak ni? Boleh buat Okey, teruskan. Baik, itu adalah yang seterusnya mengenai filter. Contoh anda tengok kat sini. Kat sini kita ada contoh, adakah anda tahu, dan ini adalah soalan lagi, adakah penyakit kusta dapat disembuhkan? Okey, saya nak tanya kawan kita punya data ni. Awak ni punya soalan ni adalah soalan pengetahuan Siapa ni? Siapa punya penyakit kusta? Ya, soalan pengetahuan So siapa yang ada banyak betul jawapan dia akan berpengetahuan tinggi lah. Siapa yang tak berpengetahuan tinggi akan dapat markah rendah ataupun ada negatif. Ada penalti. Ada. Ke awak pun tak tahu apa yang saya cakap ni? Okeylah, tak apalah. Contoh saya buat yang senang. Siapa yang tahu dia dapat markah, siapa yang tak tahu dia tak dapat markah So macam ini kan, ya dengan tidak. So saya akan copy kedua-dua kolom, saya akan tekan Ctrl H sama macam tadilah, iaitu ya saya bagi 1. Kalau dia tahu pasal kusta dia dapat 1 markah. Kalau dia tahu penyakit kusta ni boleh sembuh juga dia dapat 1 markah. Okey, kemudian tidak. So tidak dia dapat kosong ni contoh saya nak bagi markah lah supaya senang saya nak tanda nanti. Okey, ini contoh lain. Apakah ejen bakteria penyakit kusta? Yang ini kita boleh tanda secara manual lah. Jawapan dia apa? Mycobacterium leprae, betul tak? Okey, so yang ini kita bagi 1 markah. Kita boleh copy, shift, control, arrow ke bawah, copy and paste. Kemudian kita boleh pilih yang lain-lain. Kita pilih yang lain-lain. Yang lain-lain kita nak bagi berapa? Bagilah kosong kan? Betul tak? Ini contohlah cara paling senang saya nak tanda markah. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, saya ada satu kaedah yang saya pernah ajar dekat dalam YouTube, anda boleh tengok. Anda sebenarnya boleh tanda markah ni menggunakan skema jawapan. Dinamakan menggunakan flu baru. F-L-U-B-A-R-O-O. Flu baru. Anda boleh try lah flu baru. Sila. Okey, so yang ini adalah contoh. Jawapan yang betul dia apa? Daphne? Hansen betul? Hansen disease. Okey, Hansen disease. 1 markah. Copy, shift, control, arrow ke bawah, control V. Okey, kemudian saya akan select all dan unselect nombor 1. Dan saya akan, dekat sini dia, okey, yang ini adalah contoh soalan apa? Ini adalah soalan ni checkbox betul tak? Checkbox. Okey, kalau siapa-siapa yang memakai checkbox, maka dia telah membuat satu, bukan kesilapan lah, tetapi satu benda yang agak susah untuk awak handle
kalau awak tak berhati-hati. Sebab apa? Siapa-siapa yang jawab markah ni, kalau dia kata ada Hanson, dia adalah betul. Betul So masalahnya kalau dia jawab yang lain pun, betul ke salah? Sepatutnya salah lah kan? So itu nak kira macam mana? Ambil yang betul, yang salah tu kira kosong. Tapi sebenarnya tak adil lah. Sebab dia tick juga lab tu. Contohlah orang tu kata Hanson disease, lepas tu dia tick lagi satu leptospirosis. Sepatutnya dia dapat kosong. Sebab markah betul dia 1, lab tu jadi negatif 1. So dia jadi kosong. Sepatutnya lah. Kalau saya punya pemahaman lah. Dia tak tepat. Kalau betul-betul tepat, dia memang Hanson sahaja. Macam tu. Itu contoh Tapi terpulang kepada penyelidik. Ada setengah penyelidik, dia nak senang. Terpulang. Okay? Jadi kita ambil penyelidik yang senang tadi. As long as ada Hanson, dikira betul. Okay. So cara dia, oleh kerana data ini menggunakan checkbox. Saya tak advise anda gunakan checkbox tau. In the future, jangan pakai checkbox. Tanya soalan satu-satu. Menggunakan sebagai yes, no. Contohnya, anda tuliskan soalan kat situ. Berikut adalah jenis-jenis penyakit kusta juga. Dikenali sebagai, anda tulislah. Hanson disease, yes, no. Yang ini, yes, no. Yang ini, yes, no. So, bila yes, no, yes, no, yes, no, jawapan yang keluar tu senang untuk awak analisis. Okey, dalam episod ini, tengok ni. Kan aku tunjuk ni kan, tak nak tengok. Cara dia nak settlekan yang pakai checkbox ni. Tengok. Highlight kolom ni. Tekan data. Tekan text to column. Lepas tu anda pergi kepada delimited. Next. Lepas tu ambil koma. So komputer akan faham. Ada koma je, dia akan asingkan data tu mengikut kolom-kolom yang lain. Tekan next. Tekan finish. Okey, nampak? Dia dah asingkan. Macam ni tadi John disease dengan Hanson. Okey? Yang ini adalah kusta 1, yang ini adalah kusta 2. Okey? Kusta 1 dan kusta 2 ni adalah menggunakan checkbox. So untuk memudahkan kita menanda kertas ni, kita akan tengok siapa yang tulis perkataan Hanson. Betul tak? Okey, siapa ada tulis Hanson tadi? Kawan kita kata kita nak senang, kita kira 1 markah lah. So kita bagilah 1 markah. No problem. Okey. So siapa yang cerita pasal benda selain daripada nombor 1 ni, kita nak bagi berapa? Kita bagi kosong. Kita bagi kosong. So ini contoh yang kita bagi kosong lah. Okey, ini contoh yang kita bagi kosong. Kemudian kebetulan kita ada kusta 2 pula. Kusta 2 pun sama juga. Siapa yang jawab selain daripada Hanson, kita bagi kosong. Pandai. Kosong So siapa yang jawab Hanson, kita bagi siapa? 1. Ya Allah. Sorry So yang ini kita bagi kosong. Okey. So siapa yang kata Hanson, kita akan bagi 1. Okey. Apa dia? Delimited. Okey, saya ulang balik semula. Cara dia adalah awak pergi kepada text to column tadi. Text to column. Anda pilih yang atas ni, delimited. Lepas tu anda tekan next. Lepas tu anda pilih koma. Tick kan dia. Tick kan dia. Tab tu biar. Okey. Okey, ini contoh. Ada lagi tanda-tanda dan gejala. Ya Allah, ya Tuhan. Kau tengok. Ini contoh menggunakan tab. Kalau menggunakan tab, memang sakit. Nak analyze tu sakit. Tapi tak apalah. Buat macam mana kan? Yang sakit tu saya. Awak tengok je. Betul? So, yang ini adalah jumlah. Jumlah ni adalah sama dengan sum lah. Sum of kusta 1 dan kusta 2. Sebab apa ada kusta 1, kusta 2? Siapa tahu? Sebab dia suruh tick tadi kan? Jadi orang ni dah tick. Jadi kita tahu final dia. Final yang betul-betul faham apa itu kusta. Okey? So ini dia punya jawapan dia lah. 1, maknanya dia betul-betul tahu. Kusta tu apa. Kemudian kita ada tanda dan gejala. Masya Allah. Ada banyak ni tanda dan gejala. Saya nak tanya kepada orang yang buat ni. Tanda dan gejala ni ada berapa tanda dan gejala yang betul? Markah yang betul sepatutnya berapa untuk tanda dan gejala? Ada berapa? Daphne? 10. Ada berapa tanda dan gejala yang betul? Okey. Silakan. Okey.
Sekejap. Dia ada 3 saja yang betul. Okey, apa yang betul tu? Okey, macam mana tadi awak punya soalan? Tiga atau 2? Yelah, siapa yang respon tu dia akan tulis tau. Checkbox ni, bila anda tick ya, apa yang anda tick tu dia akan tulis. Checkbox yang kedua anda tick tu, dia akan koma dan dia akan tulis. Macam ni kan. Kalau tengok, orang ni, dia klik 3 tau. Dia klik jari bengkok, hilang penglihatan, hilang diri rasa. So yang ini maknanya dia markah 3, betul? Sebab betul-betul dia betul kan. Tapi ada juga yang salah ataupun tak cukup markah. Tak cukup tik, contoh macam ni, hilang diri rasa dan kulit. So dia tak tahu sebenarnya markah dia maksimum adalah 3. So sepatutnya dia tanda lagi 1, tapi dia tak tanda. So untuk settlekan masalah checkbox ni, memang menyakitkan hatilah sebab anda kena tukar kepada text to column. Tapi lebih senang sebenarnya anda terus letak situ. Berikut adalah jenis-jenis simptom dan gejala serta kesan pendedahan kepada penyakit ini. Sila pilih pernyataan yang betul. Kan senang awak tulis. Hilang diri rasa. Ya tidak. So kalau dia kata tidak, dia tak tahu. Dapat kosong markah. Senang kan? Dia option yes, no tu lagi senang. Betul? Okay. So oleh kerana benda dah buat, tak boleh nak buat apa kan? Takkan saya nak suruh buat balik semula, betul tak? So awak ingatlah, in the future, bila awak nak buat checkbox, checkbox ni sesuai bagi keadaan tertentu sahaja. Ada keadaan tak tertentu, awak kena fikir, aku nak senang analyze macam mana? Macam gitu. Okay? So dalam kes ni, saya nak senang analyze, maka saya terpaksa menggunakan text to column, dan saya akan ambil delimited, dan saya akan ajar komputer menggunakan koma, dan saya tekan next dan finish. So selepas itu, dia akan bagilah 3 kolom. Oh, dia terreplace lah. Dia akan terreplace. Dia akan terreplace dekat sebelah sini. Saya rasa macam ada error ni tadi. Yang kat sini pun dia dah terreplace ni. Betul tak? Dia dah terreplace Tadi selepas jenis question yang awak bagi. Okey, saya perlu buat pembetulan Dekat tempat ni tadi, sepatutnya anda mesti buat beberapa kolom dulu. Yang sesuai lah untuk anda punya jawapan. Yang banyak kena tick tu. Okey, ini contoh kusta 1. Ini contoh kusta 2. Okey, ini contoh jumlah. Jumlah iaitu penambahan kusta 1 dan kusta 2. So, cara dia pertama, highlight. Pergi kepada text to column. Delimited. Next. Comma. Next. Dan finish. So, dia akan merge kan lah. Dia akan merge ke sini dan sebelah. So, kat sini tulis balik kusta 2. So, pilih siapa yang bukan Hanson. Sebab siapa yang bukan Hanson, kita nak bagi dia kosong. Okay, kita akan copy. Shift, Control, arrow ke bawah. Paste. Dan kita tukar kepada Hanson lah. So, Hanson kita ambil 1. Okay, nak drag pun boleh. Tak ada masalah sebenarnya. Alright. So, kemudian kita kena tengok pula yang kusta 2. Okey, untuk kusta 2, siapa yang jawab Hanson, dia dapat 1 markah. Okey, dan siapa jawab selain Hanson, dia sepatutnya dapat kosong. Okey, kemudian kita akan tambahkan jumlah antara kusta 1 dan kusta 2. Tolong buat jangan tak buat Saya mungkin tak bersama awak, tapi Puan Amizah sentiasa membantu anda di sana. Okey, siap? Ini yang betul lah, yang tadi salah. Okey, penyakit kusta merebak melalui apa? Dia melalui apa? Sentuhan kan? Sentuhan dan cecair badan, betul tak? So, jawapan yang betul adalah sentuhan dan cecair badan. Okey, tengok Ini adalah contoh isi tempat kosong ni So, isi tempat kosong ni merupakan salah satu
pengujian keimanan jugalah kepada Allah SWT. Okey, sebab anda kena cek satu-satu ni. Kau memang bagi aku yang memang menguji jiwa ni. Tapi tak apalah, saya cubalah Saya buat kat sini cecair pesakit, droplet. Saya ambil yang simple-simple lah Fluid, percikan pernafasan, bukan. Sentuhan dan cecair. Sentuhan kulit, sentuhan langsung. Lagi? Sentuhan dengan penyakit kusta. Pada luka je ke? Pada anggota badan Sentuhan pada luka, betul? Okey, sentuhan langsung. Sentuhan udara, salah. Sentuhan cecair badan, betul. Tetesan udara, virus. Okey. So, saya dah pilih. Yang ini semua saya bagi satu markah lah. Sebab apa saya bagi satu markah? Sebab saya nak senang lah. Kalau nak tengok satu-satu ni, kena tanya dengan owner of this soalan. So, saya akan tanda yang lain sebagai kosong. Ni saya buat yang mudah je lah. Okey. Okey, done. Alright. So, seterusnya, last kali. Alhamdulillah, sikit lagi. Tengok ni. Lama agak ni. Yang tadi sekejap sangat. 5 soalan je, settle. Ini memang mencabar jiwa lah ni. Tanda-tanda gejala kusta. So, sini tulis tanda 1. Tanda 2. Tanda 3. Betul? Dan jumlah. Okey, cara dia sama juga. Right click, text to column, delimited, next, comma, next, tekan finish. Dia akan kata already data here, do you want to replace? Okay. So, dia akan menutup semua jawapan tu lah. Allah. Bila dia menutup jawapan tu, so yang ini pun akan hilang. So, kita tambah lagi satu kolom lah, supaya dia tidak mengganggu Hilang dia rahsia. Ada berapa awak punya checkbox ni? 18. Tak, yang betul 3 kan? Checkbox awak punya pilihan ada berapa yang responden boleh isi? 6, Masya Allah. So, kau kena buat 6 lah. 6. Tanda 1, tanda 2, tanda 3, tanda 4, sampai tanda ke-6. Okey, ada 6 tanda. 6 tanda-tanda hari kiamat. Tengok ni. Okey, saya akan ambil 6 tanda. Text to column, delimited, comma, next, finish, yes. So, dia akan copy lah seperti yang telah anda perhatikan tadi. So, ada dekat sini tanda 1, tanda 2. Saya seret sampailah tanda 6. So, yang betul mengikut apa yang sahabat kita beritahu tadi, dia mestilah hilang deria rasa. Okey, ni contoh. Saya copy Saya copy ayat ni dan saya cari sepanjang-panjang ini. Sebab susah nak buat. Saya ambil nombor 1, replace all. Okey, jari-jari membengkok. Ni betul kan? Saya copy, saya highlight semua sampai tanda 6, Ctrl H. Sebab ayat tu saya takut salah. Okey. So, hilang penglihatan, betul? Saya copy dan saya highlightkan. Ctrl H. Paste. Alright. Hilang penglihatan. Ni kenapa dia tak buat ni? Hilang penglihatan ni. Okey. So, dah siap. Kemudian kita ada selain daripada, alamak, ada yang dia tak tick Kalau tak ada, tak apa, kita buat secara manual lah. Yang ni kita boleh buat secara manual. Okey. Oh, memang mencabar betul. Okey, kemudian yang ini tak ada. Okey, kita check yang ini, tak ada. Yang ini ada tak? Tak ada. Yang ini ada? Tak ada. Pening semua tu tak betul lah. Kan? Okey. So, bila pening semua tu tak betul, macam mana nak buat? So, mana-mana yang tak betul, maka anda akan tickkan lah. Macam ni kan? Anda tickkan. Letak kosong. Okey, kosong. Tampalkan lah. Yang ini pun sama. Jangan tick yang nombor 1. Tick yang selain daripada yang nombor 1. Okey, ni jangan lupa tick semua.
Muntah, pening. Dan blank. Okey. Ambil ni, copy. Sampai bawah. Paste. Oh, kau orang memang mengantar nyawa ah. Memang saja nak bagi aku kerja banyak ni. Okey. Tanda 3. Minta maaf sebab saya tak boleh nak fokus untuk bantu anda. Tapi basically like that lah. Okey. Habis. Tanda 4. Okey, tanda 4 kosong. Okey, select all. Tanda 5. Awak bayangkan kalau dia ada 10, 20 tanda. Memang banyak lah Itu sebab saya tak advise lah menggunakan kaedah checkbox ni. Okey, tanda yang seterusnya, blank. Okey, last but not least, settle Okey, habis. So, setelah selesai semua, maka kita akan buat sum lah. Sama dengan sum dalam kurungan. Tanda 1. Okey, campur. Koma. Tanda 2, koma, tanda 3, koma, tanda 4, koma, tanda 5, koma, tanda 6 tutup kurungan. So, kita akan dapatlah markah dia. Macam ni, Mamat ni baru dapat 1 markah. Yang lain-lain berapa markah tu? Dia akan ada kat sini lah. Ni contoh dia. So, siapa dapat 3 tu betul lah. Okay, ini semua markah dia. Alright. So, untuk mengelakkan confusion, yang memang akan jadi confused kejap lagi, maka saya akan letakkan color. Saya akan letakkan color supaya saya ambil hanya yang berkenaan saja. Ni merebak melalui ini adalah contoh soalan juga ni. Okey, siap. Itulah serba sedikit